Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada subtopik 2.2 iaitu jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Okey, kalau jenis-jenis punca ni, okey, yang awak tahu pula sebelum ni, yang awak belajar sebelum ni adalah mencari punca kan, menggunakan 3 kaedah. Pertama kalkulator lah. Yang kedua, awak guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. Yang ketiga, awak menggunakan kaedah apa? Rumus, yes. Jadi awak akan mendapat 2 nilai punca, betul tak? Punca X tu awak akan dapat 2 kan? Okey, jadi sekarang ni kita reverse. Macam ni kita nak cari sama ada punca-punca tu adalah sama ke, lebih besar daripada kosong ke, lebih kecil daripada kosong. Jadi kita akan pakai rumus ni. B kuasa 2 tolak 4 AC. Awak ada jumpa rumus ni kan? Dekat mana? Dekat rumus X sama dengan negatif tambah tolak B punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A, betul tak? Jadi kita ambil yang ni je. Ini dipanggil sebagai pembeza layan. Ni kita akan panggil sebagai pembeza layan. Okey. Jadi untuk mencari nilai-nilai punca tu, sama jenis-jenis punca tu sama ada dia lebih besar daripada kosong ke, lebih kecil daripada kosong ke, sama kosong. Okey, jika dia lebih besar daripada kosong, dia mempunyai punca yang berbeza. Okey? Okey. Lepas tu kalau dia lebih kecil daripada kosong, bermakna dia tiada punca. Okey. Kalau dia sama dengan kosong, dia bermakna mempunyai punca yang sama. Okey? Okey. Jadi, apa benda mempunyai punca berbeza, tiada punca-punca yang sama? Yang ini sebenarnya dalam graf tau. Okey, contohlah kalau B kuasa 2 tolak 4AC ni lebih besar daripada kosong, dia kata mempunyai punca berbeza. Apa maksud punca berbeza? Punca berbeza ni bermakna ni graf kita, paksi Y dengan paksi X. Jadi graf untuk persamaan kuadratik sama ada senyum atau masam, betul tak? So kita anggap sebagai senyum lah katakan . Okey, kalau berbeza bermakna dekat X ni dia ada macam ni. Nampak tak? Jari dia ni dengan sini dia akan ada 2 nilai X. Itu maksudnya 2 punca berbeza. Maknanya dia menyilang paksi X. Kalau dia tiada punca bermakna, okey, kalau tak ada punca pula dia macam mana? Ni graf, ni X. So dekat X ni dia akan hanging tau. Masam ke senyum ke tak kisah, tapi dia hanging. Nampak tak? Dia tidak mengena pun paksi X. Maknanya bila dia tak kena paksi X, dia tidak ada punca lah. Maknanya tak ada nilai-nilai X tu. Okey. Okey, kalau punca yang sama pula, dia betul-betul berada di atas paksi X. So, jadi satu je punca dia. Itu konsep dia. Jadi punca dia bermakna nilai bagi apa? Nilai bagi X. Okey, itu perbezaan dia. Okey, jadi kita akan tengok contoh. Okey, mula-mula sekali apa yang kita nak buat? Okey, awak tengok soalan dalam buku teks . Okey, contoh dalam buku teks, contoh 6. Jadi contoh ada dekat bawah nanti tengok. Okey. Tentukan jenis punca bagi setiap persamaan berikut. Okey, untuk A, soalan dibagi X kuasa 2 tambah 5X tolak 6 sama dengan kosong. So, kita nak tahu yang ni punca dia berbeza ke, punca sama ke ataupun tiada punca. Jadi, apa kita buat? Kita akan pakai pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4AC. Berhenti sampai sini. Jangan letak lebih kecil ke lebih besar ke sama dengan, nanti dulu. So, bila sampai sini, awak masukkan, awak dah tahu kan A. A adalah couple dengan X kuasa 2. Jadi, satulah. B, sini A, sini B, sini C. Jadi, untuk B adalah 5 kuasa 2 tolak 4. A awak adalah berapa? Good, 1. C awak adalah negatif 6. So, yang ni awak dapatkan 25. Tolak-tolak jadi tambah. Tambah 4 darab 1 darab 6 berapa? Kira. Berapa dapat? 24. So, awak kira-kira awak dapat jawapan 49. 49 ni awak decide. Dia lebih besar daripada kosong ke, lebih kecil daripada kosong ke, sama dengan kosong? Lebih besar daripada kosong. Bila dia lebih besar daripada kosong, bermakna apakah jenis punca dia? Ya, dia mempunyai 2 punca berbeza. Faham? Itu je ceritanya. Simple je. Okey, ni maknanya kita nak tahu jenis-jenis punca. Tak payahlah nak EQN. Tak payah. Okey. Okey, ni macam kalau soalan tanya,
Tentukan jenis punca. So pakai pembeza layan. Okey, untuk soalan B pula. Okay, tengok soalan B. Okey, untuk soalan B dia kata negatif 4x kuasa 2 tambah 4x tolak 1 sama dengan kosong. So dia kata tentukan jenis punca. Macam mana kita nak tentukan jenis punca? Kita pakai apa? Nazmi, pakai apa Nazmi? Ya, B kuasa 2 tolak 4AC pandai. Okey, B, masukkan B. Mana A, mana B, mana C? Label dulu. Sini A, sini B, sini C. Okey, so B awak positif 4. So 4 je lah. Kuasa 2 tolak 4 ni hidup, duduk dan diam. Okey, A awak berapa? Masukkan. Berapa Nazmi tadi? Negatif 4. C berapa C? Pandai, negatif 1. Okey, kira 4 kuasa 2 16. Tolak jadi apa? Negatif bertemu negatif, bertemu lagi negatif jadi apa? Pandai, negatif. Negatif berapa? 16. So 16 dapat apa? Kosong. Kosong. So decide, lebih besar daripada kosong ke lebih kecil daripada kosong ke sama dengan kosong? Sama dengan kosong. Yes. Bila sama dengan kosong apa? Ya, dia adalah dua punca yang sama. Begitu. Faham? Senang kan? Tak susah pun. Okey, ni cara menentukan punca. Okey, tengok seterusnya C pula. Okey, tengok C. Tengok C. C adalah 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 5 sama dengan kosong. Okey, so macam nak menentukan punca? Guna apa? Apa nama dia? Nabil, apa nama dia? Pembeza layan. Apa dia? B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, masukkan. Ni A, yang ni B, yang ni C. Okey, masukkan B. Negatif 4 kuasa 2. Good, tolak 4. A berapa? A 2, pandai. C berapa? C 5, betul. Okey, lepas tu negatif 4 kuasa 2. Negatif 16. 16. Negatif kalau kuasa 2 jadi positif ya. Okey, ni. Tolak. Tak ada simbol lain kan? Tolak je lah. 4 darab 2 darab 5. 4 darab 2 berapa? 8 darab 5 berapa? Yes. So berapa dapat ni? Negatif 24. So negatif. Lebih besar daripada kosong ke lebih kecil daripada kosong ke sama dengan kosong? Lebih kecil daripada kosong. Negatif kan? Garis nombor. Kosong negatif ke belakang kan? Lebih kecil daripada kosong. Jadi kalau lebih kecil daripada kosong, tiada punca. Okey, maknanya dia tiada punca. Ada satu lagi soalan pula. Apa tu? Penulisan ni. Tiada punca yang nyata. Okey. Tapi awak tekan EQN ada punca. Ni jenis-jenis je. Okey. Okey, so nanti awak latih diri 2.4. Nanti saya letakkan di bawah tu tengok. Jadi nanti awak buat Okey, so selesai. Contoh menentukan apa? Menentukan punca. Okey, seterusnya kita akan menyelesaikan masalah melibatkan jenis-jenis punca. Okey. Masuk tu. Okey, semua orang tengok contoh 7. Contoh 7 saya dah letak dekat bawah tu, so baca. Okey, A dulu. Persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah k tambah 3 sama dengan kx. Okey. Dengan k ialah pemalar mempunyai, dia dah cakap dah, mempunyai dua punca yang sama. Mempunyai dua punca yang punca yang sama. Jadi dia kata cari nilai bagi k. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari nilai bagi k. Okey, so sini keywordnya. Bila dia kata punca yang sama, ingat balik rumus kita. Rumus kita apa tadi? Pembeza layan kita. B kuasa 2 tolak 4AC. Oleh kerana dia dah cakap dah punca sama. Dia bukan suruh awak tentukan punca. Dia dah cakap dah. Dia suruh awak cari lagi. Dia dah cakap dah punca tu adalah punca yang sama. Jadi awak pakai apa? Sama dengan kosong. Faham? Okey, lepas tu masukkan je lah. Tapi macam nak masukkan? Cikgu, sini ada lagi ni. KX ni mana kita nak campak KX ni? Okey, susun. Okey, macam ni kita nak susun? Simple je. X kuasa 2 tambah K tambah 3 tolak KX sama dengan
kosong. Faham tak? Lepas tu susun X kuasa 2 yang couple dengan X dulu pula. Tolak dia kan. Susunan dia X kuasa 2 dulu. Lepas tu baru X kan. Susun elok. Yang ada X, yang tidak ada X itu kita letak paling hujung. Faham? Okey, now barulah kita masuk rumus apa tadi? Dua punca yang sama. B kuasa 2 tolak 4AC. Lebih pula. Sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Mempunyai punca yang sama. Kita hafal tadi kan? Okey. Jadi B awak adalah berapa? B, hati-hati. Sini A, B awak ni negatif K. So negatif K kuasa 2 tolak 4. A awak berapa? 1. C awak C penting. C ni yang tidak ada couple dengan X tau. Jadi yang tidak ada couple K dengan 3 kan. Masuk semua sekali. Jangan tinggalkan dia, kesian. Masuk. K tambah 3 sama dengan apa? Kosong. Okey, negatif K kuasa 2. Berapa? K kuasa 2, betul? Okey, this one 4 dah 1 4 kan? Okey, 4 kan darab dengan K kan? Dia ada negatif sini. Negatif 4K. Okey, lagi 4 dah 1 4. 4 darab dengan 3 lagi. Berapa? 12. Apa dia? Negatif 12. Sampai sini macam kita kenal. Apa ni? Ya, EQ and pakai kalkulator. Saya dah ajarkan dalam video sebelum ni cara nak makan kalkulator kan? Okey, jadi cuba buat EQN dapat berapa? Tak payah nak buat yang penyempurnaan tu, tak payah. Kita pakai EQN je. Dapat berapa? Good. K yang pertama dapat berapa? Negatif 2. K yang seterusnya dapat berapa? 6. Selesai. Faham? Senang ke susah? Senang kan? Kita nampak Nampak ke tak ni? Cuba dekat sini je lah saya letak. K yang pertama dapat negatif 2. K yang kedua dapat 6. Okey? Jelas. Okey. So, seterusnya kita cuba lagi. Kali ni saya buat video ngajar macam dalam kelas guna whiteboard. Okey, B. Seterusnya B. P tambah 2 diberi P tambah 2. Dia kata B. Baca soalan bawah tu. Punca persamaan P tambah 2 X kuasa 2 tolak 2 PX sama dengan 3 tolak P mempunyai dengan P ialah pemalas adalah nyata dan berbeza. Dia tak cakap ayat dia putar-putar belik. Tadi kita hafalkan dua punca berbeza kan? Ni tak, dia cakap apa tau? Nyata dan berbeza. Banyak pakai berbeza tu lah. Dia ada keyword kat situ. So bila berbeza, automatik awak akan pakai apa? Good. B kuasa 2 tolak 4. AC lebih besar daripada kosong. Pandai. Okey, soalan dia kata cari julat nilai P. Perkataan julat di situ. Masuk julat. Kenapa dia kata julat? Sedangkan yang pertama tadi dia kata cari nilai. Masuk nilai dengan julat. Nilai ni bermakna sama dengan kosong. Maknanya exactly. Contoh, kalau X sama dengan 3, maknanya X tu adalah 3 lah. Faham tak? Okey. Kalau julat, dia akan ada lebih kecil, lebih besar. Contoh kalau X lebih besar daripada kosong, maknanya nilai bagi X tu apa? 1, 2 dan 3 seterusnya lah. Maknanya lagi besar, betul tak? Itu maksudnya julat. Julat adalah simbol lebih besar atau lebih kecil. Dia punya persamaan pula. Nilai adalah sama dengan. Okey? Alright. So itu berbezanya lah. So kalau cari julat jangan pening sangat lah. Julat. Apa ni julat? Tak payah nak pening sangat. Julat tu maknanya simbol itu je. Okey? Okey. So masukkan. Tak boleh masuk. Ada pula 3 tolak P kat sini cikgu. Okey, campak sana susun. Okey, jom kita susun. Yang ada X kuasa 2 memang dah ada kat situ. Lepak dan diam kat situ. Tak payah kacau-kacau dia. Biar dia di situ. Okey, X kuasa 2. Tolak 2 PX. Tolak 3. P masuk sana jadi apa? Tambah P. Apa jadi persamaan sebelah sini? Kosong kan? Dah tak ada apa-apa kan? Okey. Lepas tu kita masukkan B. B yang mana? Good. Negatif 2P. Okey, satu lagi sini kan. X tak payah masuk. A, B dengan C ni petunjuk dia adalah X kuasa 2 dengan X. Kalau yang X kuasa 2 ni apa saya kasi? Kalau yang X kuasa 2 ni couple dia adalah A. Bukannya X kuasa 2 ni A. Bukan. Couple dia. Faham tak? Jadi kalau X sahaja ni couple dia adalah B. Faham? Bukannya X to B. Jadi bila nak masukkan B ni,
Atas sikit lah B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar kosong. Okey. Kalau nak masuk kami masukkan negatif 2P je. Cukup. X jangan kacau. X tu petunjuk. Sama juga dengan sebelum ni. HDP tu. Kan? Kalau HDP tu kan dia negatif B per A. Awak pergi masuk B tu. Awak pergi masuk sekali dengan S. Salah. Tu yang tak dapat jawapan. Okey. Okey, jadi tolak 4. A awak ada berapa? A sini. P tambah 2. Masuk je semua yang couple dengan X ni apa sahaja. X kuasa 2 apa sahaja dekat X kuasa 2 tu kau campak je kat situ. Okey. C awak. C, banyak ni. Sini pula. Negatif 3 tambah P. Okey, so bermula algebra awak. Kan? Yang awak tak suka kan. Jadi kena sukalah. Okey, ni jadi berapa ni? Negatif kuasa 2 positif. 2 kuasa 2 4. P pun kena kuasa 2. Ingat, semua dalam kurungan wajib kuasa 2. Wajib. Faham? Okey, ni pula. Ni kembang. Kembang dulu ni satu-satu. Pening nanti ni. Okey, awak tak nak kembang yang tu pun boleh. Awak di sini. Negatif 4, awak lepak je dia diam. Awak kembang yang belakang ni dulu. Boleh juga. Faham? Sama je. Okey. Negatif 4 ni. Okey, kita gerakkan dulu inilah. Okey, so negatif 4P tambah 8. Negatif 3 tambah P. Dah. Gerak lagi. Makin saya ingat ke atas dia punya penulisan. Okey, 4P kuasa 2 tolak. Okey, ni kembang. Berapa dapat? Negatif 12P. Kena pandai buat kurungan. Agak-agak kita belum settle tu kita buat kurungan lah. Tambah 4P kuasa 2. Lagi. Tolak 24. Lagi. Tambah 8P. Lebih besar daripada kosong. Okey. Saya punya ni dah tak muat. Saya letak atas Dah tak muat dah ni. Okey. Saya campak kat atas. Okey, kat atas ni. Kembang 4P kuasa 2. Tolak-tolak jadi tambah 12P. Tolak tambah jadi. Ni tolak dengan tambah ni. Jadi apa? Tolak 4P kuasa 2. Lagi. Tolak-tolak jadi tambah 24. Tolak tambah jadi berapa tu? Tolak 8P. Okey, ada yang kita boleh mati kan? Ada. 4P tolak 4P kan? 4P kuasa 2 tolak 4P kuasa 2. Wassalam, habis. Okey, 12P tolak 8P. 4P tambah 24. Nampak tak? So 24 pula gerak. 4P negatif 24. Okey, makin tak cukup. Sekejap. Okey, P negatif 6. 24 bahagi 4 macam biasalah. 24 bahagi 4 24 negatif 6. Selesai. Faham? Senang ke susah? Senang kan? Tak susah pun. Siapa yang akan susah? Okey. Seterusnya C. Kita tengok C. Okey, C baca C sekarang apa dia? Dia beri persamaan X kuasa 2 tambah 4X tambah 15 tu. 13 sama dengan M darab 2 tolak X. Tidak mempunyai punca nyata. Tidak mempunyai. Jadi pandai. B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Good. Betul. Okey, seterusnya. Ni susun ni. Okey, susun. X kuasa 2 tambah 4X tambah 13. Ni darab apa? 2M kan? Campak sana jadi apa? Tolak 2M. Dah kena kira cepatlah. Okey. Ni jadi apa? Negatif MX. Campak sana jadi positif MX. Sama dengan kosong. Okey. Susun. Apa yang saya cakap susun. Ni X kuasa 2 ada tak X kuasa 2 sini? Tak ada. Yang ada X pula. 4X. Ada tak yang ada 4X lagi? Ni MX ni. M bukan geng dengan M sebab dia ada X. Jadi X kena geng dengan X lah. Jadi tambah. Ikut simbol dia. Okey. So yang selebihnya tambah 13 tolak 2M. Barulah kita masukkan B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Okey, B. B dia couple dengan apa saya cakap tadi? X. Jadi ini ada, ini pun ada. Betul tak? Satu positif 4, satu positif X kan? Masuk dua-dua. Faham? 4. Awak berapa? 1. 1 tak ada tulis pun tak apa. Okey? C awak.
Tak nampak pula. Sama dengan kosong. Sorry. Tak nampak pula ni. Si awak 13 tolak 2 M. Okey. Kembang. Kembang ni. 4 kuasa 2. 16. Lagi. Tambah. M kuasa 2. Tambah. 8M. Betul. Ni kembangan ni. Siapa lupa, ingat balik. 4 kuasa 2, 16. M kuasa 2, M kuasa 2. Last step. Tambah 2 darah 4, 8M. Okey? Okey. So ni kembang. Tolak. Ni berapa ni? 42. Good. Mesti jadi berapa? Tambah 8M. Okey. Lagi. Saya letak atas sebab dah tak muat. Okey. Kalau color tak? Tengok. Ni ada dah. Okey. So 16. Dah sangat lah tak nampak. 16. M kuasa 2 dia geng? Tak ada. Tambah M kuasa 2. Tambah 8. Tambah 8. Betul tambah 16M. Oh ni 16 tolak 42 ada lah berapa? 16 tolak 42. 20 negatif 26. Betul? Negatif 26. Okey. Lebih kecil daripada kosong. Cuba susun M kuasa 2 dulu kat depan. Tambah 16M tolak 26. Okey. So ni kita pakai apa? Macam kenal. Kita pakai EQN. Guna kalkulator. So M yang pertama dapat berapa? M yang pertama dapat negatif ada berapa? 2 je. Okey. M yang kedua dapat negatif 18. Betul? Ini betul 26 ni. Takut saya salah kira. 16. Ada yang salah. 4 darah ni 52. Ayo Amma. Okey. Tengok dah salah dah. Apa ni? Jadi negatif 36. Okey, tengok dah salah pula. So negatif 36. So dapat 2 dengan negatif 18. Betul? Okey. Sampai sini awak ingat tak kita ada buat sebelum ni? Sebelum ni yang persamaan kuadratik tu, jika ingat lagi tak saya pesan yang kalau ada lebih kecil lebih besar ni. Okey. Kalau ada lebih kecil kelas, kalau awak dah buat EQN ada lebih kecil ada 2 nilai tau. Bila 2 nilai awak tak letak sama dengan, awak kena letak ni, simbol ni, julat ni. Jadi awak tak tahu nak letak lebih besar ke lebih kecil, tak tahu kan? Okey. So tengok sini, baca daripada yang ini. Baca awak kata lebih kecil. Okey. Sebelum ni kita buat contoh lebih besar. Lebih besar kita asingkan. Betul tak? Yang lakaran graf tu. Jadi sekarang ni yang ini lebih kecil. Lebih kecil saya suruh apa itu tadi? Gabungkan. Jadi M tengah-tengah. Okey. Pasal apa kita buat yang kecil ni negatif 18 kan? Antara negatif 18 dengan 2, mana nombor yang paling kecil? Negatif 18 kan? Okey, simbol macam ni je. Tak payah pening-pening. Kalau ada sama dengan, tak sama dengan. Okey, kalau tak ada tak payah. So negatif 18 2. Tarang. Siap. Okey, faham? Jadi ini adalah macam mana kita menggunakan apa? Pertama menentukan apa tadi? Sebut menentukan apa Aminah? Menentukan jenis punca. Kita pakai apa? Kita pakai apa sebut? Pembeza layan. Okey, lagi. Apa lagi kita pakai? Siapa yang belum jawab lagi? Arman ada ke nama? Kita pakai apa? Kita pakai B kuasa 2 tolak 4AC. Untuk cari apa? Pertama, punca-punca yang nyata untuk cari nilai X kan? Jika punca-punca nyata, jika tiada punca, jika satu lagi apa? Punca yang sama. Kalau dia kata punca-punca nyata je, itu maknanya nyata dan berbeza. Ada 2. Nyata dan berbeza. Okey, jelas Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, kita sambung. Tengok contoh 8 dekat buku teks Jadi yang ni dia kata diberi, saya tulis bawah tu, diberi persamaan X kuasa 2 tolak 4AX tambah 5B sama dengan kosong mempunyai 2 punca nyata. Dia kata, okey, yang sama. Dia mempunyai 2 punca nyata yang sama. Okey, lepas tu dia kata
ungkapkan A dalam sebutan B. Ungkapkan A dalam sebutan B. Okey, jadi kalau dekat sini dia punya keyword dia senang je, dua punca nyata yang sama. Jadi bila sama, awak akan pakai B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Satu lagi, kenapa kita pakai rumus ni? Sebab awak boleh tekan EQN ke? Tak boleh kan? Sebab apa? Dia ada A dengan B. Macam mana orang tekan EQN? Sebab itulah kita pakai B kuasa 2 ni supaya kita boleh cari A, kita boleh cari B, dan kita masuk balik, kita boleh tekan EQN. Itu je konsep dia. Kan? Okey, jadi B kuasa 2 tolak 4 AC, awak tahu sebelah X kuasa 2 adalah A, sekapal dengan X adalah B, selebihnya adalah C dan awak masukkan. B adalah negatif 4 A kuasa 2. Ingat, X jangan masuk. Dia petunjuk je. A awak adalah 1, C awak adalah 5B. Sama dengan kosong. Okey, sini akan jadi 16 A kuasa 2. Betul? Tolak 20 B. Sama dengan kosong. Okey, lepas itu, dia kata nak ungkapkan A lah sebutan B. Maknanya A kena single. Okey, jadi 20B tu campak sebelah. 16A kuasa 2 sama dengan 20B. A kuasa 2 sama dengan 20B bahagi 16. So A tinggal single, tapi belum single lagi. Dia masih ada kuasa 2. So kuasa 2 kita campak lagi. A sama dengan, so ni boleh kasihkan tak? Bagi 2. Bagi 4 tak bagi 4? Bagi 4 dapat 5, bagi 4 dapat 4. Okey. 5B per 4. Kuasa 2 campak saja dia apa? Punca kuasa. Barulah dia katakan A dalam sebutan B. Faham? Okey